mungkin pelancong tu suka nak makan atau boleh tak boleh makan dan sebagainya. Jadi itu dah masuk bahagian sebagai technical consultant pula. Jadi seperti juga yang saudara Alex sebut tadi, travel agency ni tadi, ini dah mula mencabar kepada bidang travel agency, sebab pemandu pelancong tu sendiri boleh menjadi seperti one man travel agency. Yang dia tak boleh cuma sediakan apa tu contohnya kenderaan ke apa, itu pun kalau dia tidak ada license, tak ada lesen. Kalau dia dah ada lesen, maka dia dah boleh jadi one man travel agency. Dan di negara-negara barat, di ekonomi yang lebih maju, memang dah banyak terjadi macam ni. Driver guide yang kenderaan tu sendiri dipunyai oleh orang tu. Jadi kita tak boleh nak hentikan apa tu evolusi apa tu usaha niaga begini. Ya, bukan saja itu. Tadi sebenarnya kata sampai dia melambai selamat. Semasa saya ke Siam Reap, juru pandu, kalau saya boleh gunakan juru pandu pelancong itu menelefon saya kembali dan menghantar email dan mengatakan, oh ini adalah produk-produk yang lain, mungkin akan kalau berminat mungkin aku boleh datang tahun depan, dan menyediakan semua, dan di sini dah package-nya, dia sendiri boleh menghantar email dan sebagainya, dan sekiranya ada sesiapa nak, maknanya melepasi menggunakan teknologi. Jadi bila kita cakap pasal tu kan Prof, bagaimana kita orang kata kadang-kadang dia ada macam gap, ada jurang antara apa yang diajar dan juga apa sebenarnya yang dimahukan. Kerana sekarang sebelum kita pergi, macam sebelum saya pergi ke mana-mana, saya buat kajian dulu. Macam saya bila saya pergi bercuti di Solo contohnya, 1 bulan saya buat kajian ni apakah bangku negara, kahwin dengan siapa dan sebagainya, dan dia punya salah silah dia kan. Jadi apabila ni berdepan dengan pelancong yang tahu sejarah, Prof, jadi persediaan itu sebenarnya. Saya rasa memang pelancong sekarang kian berubah lah. Pelancong kini lebih demanding, discerning, dan mereka tahu dan mereka banyak membuat persiapan. Dan kalau kita dalam industri pelancongan yang ingin ke hadapan ke alat baru, iaitu lebih kepada high-end tourism, kita juga perlu berubah. Kalau saya balik tadi kepada yang asal, kalau Malaysia ni kita memang telah berjaya lah menarik pelancong sebanyak tahun lepas 23 juta pun. Tapi kita tak ada pilihan, kita harus ke hadapan, dan untuk ke hadapan berubah ini kita perlu lebih berinovasi. Dan ini yang pentingnya ada penyedikan dari pelbagai sektor. Dari segi kita nak tahu apa kehendak pelancong segmen-segmen yang tertentu. Sebab kalau kita lambat dari segi ini, contohnya di Indo-China, Mekong Delta, mereka sangat advance, dia tahu, dan setiap market segmen tadi telah diselidiki, dan walaupun tempat yang begitu sama, tapi cara dipersembahkan kepada segmen ini adalah berbeza. Sebab tour operator tadi bukan lagi tour operator, tapi consultant ini tahu golongan tertentu lain keperluan dia, lain pula cara diceritakan. Okey, saya ada banyak lagi soalan tentang penyelidikan, dan juga mungkin Prof boleh berkongsi dengan kami penyelidikan rancangan pelancongan yang dibuat di UTM, dan kita akan berbincang tentang orang kata inovasi dan juga transformasi industri pelancongan ini. Kita berehat, kita akan kembali selepas ini. Baiklah, kita sambung perbincangan kita tentang transformasi industri pelancongan ke arah industri pelancongan lebih mampan. Semasa kita berehat tadi, kita bercerita tentang kenapa agaknya mungkin orang di luar lebih berasakan ini nilainya lebih tinggi nilai pelancongannya kepada kita sendiri. Mungkin orang kata kita ni we take for granted benda-benda yang sedia ada, kerana macam saya berjumpa beberapa orang pelancong, dia kata di manakah dia boleh datang kat sini, dia boleh tengok orang tanam padi. Kemudian kata mungkin di Tanjung Karang, tapi saya pun tak tahu ini musim menuai ke musim apa kan. Jadi mereka mahu benda-benda dalam orang kata keadaan yang tidak diada-adakan, bukan dalam bentuk tarian yang ada berpusing-pusing dan sebagainya. Jadi Prof, di sini mungkin kajian dijalankan apa sebenarnya yang boleh orang kata kalau kita perlu rebrand, kerana sekarang kalau contohnya semua orang buat medical tourism dari India dan sebagainya. Jadi kalau kita dalam medical tourism ni, kita di mana? Apakah position kita dan sebagainya? Pelancong sekarang dia mencari authenticity iaitu benda yang tidak dapat di tempat dia. Dan di Malaysia sebenarnya kita memang banyak lagi benda yang autentik, tapi kita sendiri tidak memberi nilai, tidak value. Contohnya untuk saya, kalau kita ambil kita punya best kept secret adalah Pantai Timur.
Pantai Timur, Kelantan, Terengganu, kita punya budaya yang sangat pelbagai. Tetapi kalau kita sendiri tidak value bagaimana kita nak menjual pada pelancong. Saya pernah bincang dengan Alex dulu. Apa yang dibuat sekarang kita punya mayo, menora semua kan. Yang ini yang lain negara tak ada. So kalau medical turun semua ada medical turun. Jadi fokus kita kepada budaya yang Pantai Timur katalah budaya yang sangat unik, budaya Melayu ni memang jarang diketengahkan. Dan inilah antara apa yang kami sedang buatlah. Pusat saya di UTM sini sedang buat banyak penyelidikan dari segi bagaimana kita nak move up the tourism along the value chain. Kita ada banyak tarikan-tarikan di kampung di sekitar Pantai Timur, tapi mungkin persembahan dia tu, storytelling tadi tidak begitu jelas. Dan kalau kita boleh buat capacity building dengan penduduk tempatan agar kalau pelancong domestik terutamanya kan datang untuk katalah self-drive holiday kan. Sekarang ni tak ada apa. Kalau kita boleh ada signage dengan scenic route dan kita boleh berhenti dan penduduk kampung tadi dah diajarkan cara mempersembahkan ini. Dan ini yang boleh membuat lebih menarik. Dan pelancong luar negara pun minat. Tapi bila dia sampai ke Terengganu, dia terus dibawa ke pulau. Dan pulau-pulau lah, dalam dunia banyak pulau. Sedangkan di mainland, di Pulau Terengganu tu ataupun di Kelantan memang sangat hebat. Yang ini kita perlu kan. Saya kata our best kept secret lah yang perlu kita tonjolkan. Sejauh manakah ilmu ini semua digarap dengan secara holistik, di mana dibawa semua orang yang orang kata berkecimpung ataupun bergiat dalam industri ini dapat memberikan orang kata input seperti katakanlah agencies akan masuk dan sebagainya. Sorry Alex, kerana kadang-kadang bila kita harapkan orang kata travel agent untuk berubah, evolusi yang diperlukan kerana sekarang orang semua beli tiket online, jadi mereka juga terpaksa berubah. Jadi sejauh manakah ilmu yang ada itu digarap bersama dan input dari pihak-pihak yang pelbagai ini dapat membantu industri itu dengan secara orang kata holistik? Saya rasa perkara ni seperti warisan kebudayaan. Kita perlu menjaga warisan dan kebudayaan kita. So maksudnya kita rakyat Malaysia semua. Kalau kita rakyat Malaysia semua menjadikan budaya kita, warisan kita mengagungkan. Sebab saya nampak sekarang kita buang budaya kita. So oleh kerana itu kita tidak ada budaya lagi ataupun warisan lagi. Mungkin kita ada tetapi tidak 100%. Saya rasa itu yang paling penting. Tetapi kepada satu komuniti tu, kalau budaya dijaga, kalau kita nampak seperti Bali, budaya dijaga, warisan dijaga, kalau kita sendiri mengagungkan dia, pelancong akan datang secara automatically. Pelancong akan sampai, pelancong akan So saya rasa inilah di mana langkah yang pertama kita perlu pergi ke transformasi. Di mana kalau kita nampak kita tidak ada landscape kita, landscape Malaysia. Di mana landscape Malaysia? Kita terlalu terikut kepada landscape Bali, landscape Japan, dan sebagainya. So kita perlu landscape Malaysia. Kita ada banyak architecture, architects. Our architect kita ada good architect. So di sini kita perlu celebrate our architecture. Kita perlu celebrate our landscape. Kita perlu celebrate our interior. So baru pelancong bila datang ke Malaysia, dia masuk, dia tinggal ke homestay ataupun chalet. Ini interior Malaysia. Tetapi tidak berlaku sebegitu, di mana dia datang seperti Bali. So kita tidak menjual identiti kita. Kita tidak mengagungi identiti kita. So saya rasa itu masalah kita. So kita perlu transform daripada era itu. Kita perlu jaga warisan kita. Jadi maknanya kerja tu bukan orang dalam industri saja kan. Kerana bila kita celebrate meraihkan tu, saya suka kembali pada Saudara Najib. Kerana Saudara Najib cerita pasal kita kena juga orang kata dalam tulisan Saudara Najib, kita kena cerita juga Puteri Santubong, Puteri Sijenjang dan sebagainya. Benda-benda itu menarik, kan. Jadi bagaimana nak menentukan ia diraihkan oleh komuniti yang mungkin di luar daripada komuniti yang mengusahakan pelancongan ini, kerana apresiasinya kemudian akan sampai kepada mereka yang mahu mengunjung ke kawasan-kawasan yang sedemikian. Kerana kalau kita ambil contoh Indonesia contohnya, kalau saya tidak ke Indonesia, saya tidak akan faham kenapa parang rusak itu, apakah maksudnya apakah maksudnya Megamendung, kenapa warnanya sedemikian, kerana dulu ada pengaruh Cina datang dengan porselin dan sebagainya. Jadi benda-benda itu orang kata kan harus diraihkan. Jadi bagaimana usaha-usaha itu harus dibuat supaya dia dapat juga membantu orang kata transformasikan pelancongan. Baik. Untuk menjawab soalan itu, saya ingin kembali kepada apa yang disebut oleh Prof. Amran tadi tentang authenticity.
sebenarnya ada dua aspek di sini. Satu ialah uniqueness, keunikan.